Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, sumber tenaga boleh diperbaharui seperti air adalah salah satu langkah alternatif yang digunakan bagi menghadapi fenomena perubahan iklim. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi sedang dalam perancangan untuk menubuhkan sebuah entiti air untuk Sarawak iaitu Lembaga Air Negeri. Kita di Sarawak, we are contributing our way to help the world in facing this climate change. Dan saya Datuk Julaihi sebagai menteri yang bertanggungjawab akan mewujudkan daripada kerajaan Sarawak kami Single Water Authority to cover the whole of state, dan kita ada what we call water grid, state water grid serupa dengan electricity, dan ini akan membawakan bekalan air kepada seluruh kawasan di Sarawak. Hopefully over the long run it will be cheap kerana kita menggunakan teknologi over the long run, dan ini berkendakkan pelaburan yang agak besar. So we hope the federal government and the state government kita kerjasama. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan The Borneo International Water and Wastewater Exhibition and Conference BWAC 2022 di Kuching pada Selasa. Premier Sarawak menambah pihak kementerian akan menggabungkan 4 agensi bekalan air sedia ada iaitu Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu, Laku Management Sendirian Berhad dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak merupakan pembekal tenaga boleh diperbarui terbesar di Malaysia. Jelasnya 70% adalah daripada sumber kuasa hidro Sarawak yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen karbon rendah. Sarawak is currently Malaysia's largest provider of renewable energy for a population of almost 3 million across Sarawak and also parts of Indonesian Kalimantan. In fact, 70% of the total generation mix is from our hydro resources, which can be harnessed to produce low carbon hydrogen. This provides an ideal setting for enabling the hydrogen economy in Sarawak, and hence hydrogen research study was initiated as pioneering step to explore, innovate and produce green hydrogen. Berita seterusnya, kerjasama setiap pihak diperlukan bagi memacu kembali industri pelancongan Malaysia ke hadapan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata rakyat Malaysia harus mula mengalihkan pemikiran mereka ke arah mengetengahkan idea baru yang lebih dinamik dan bersesuaian dengan keperluan industri pelancongan masa kini. Tahun 2009 hingga 2012, Malaysia merupakan nombor 9 dalam senarai top 10 highest tourist arrivals in the world. Namun, industri pelancongan sangat kompetitif dan semua negara lain telah mempelajari strategi dan cara promosi kita. Sedikit demi sedikit, kedudukan kita kini menurun ke ranking terkini 22. Sebab itulah saya mahu kita semua mesti bekerjasama dan berinovatif dalam mengetengahkan idea-idea baru yang lebih dinamik, bersesuaian dengan kehendak dan keperluan semasa untuk menarik lebih ramai pelancong antarabangsa ke Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia merasakan mass tourism is not the way to go. Dan kerana itu kita sudah mula menganjakkan industri kepada high yield tourism dan sustainability. Saya bercakap. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Youth in Tourism YIT di Pullman Hotel Kuching pada Selasa.
Dalam perkara itu, Datuk Seri Nancy menyatakan program YIT itu merupakan platform untuk anak-anak muda dan penggiat industri sama-sama berbincang mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri pelancongan seni dan budaya. Pada masa yang sama, jelasnya ia juga merupakan platform terbaik untuk mencari cadangan dan penyelesaian untuk terus berdaya saing dan memajukan industri pelancongan Malaysia. Menyediakan platform untuk anda, anak-anak muda dan penggiat industri sama-sama berbincang mengenai isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri pelancongan, seni dan budaya. Pada masa yang sama, ia adalah platform terbaik untuk kita sama-sama mencari cadangan penyelesaian dan seterusnya untuk terus berdaya saing dan maju demi masa depan industri pelancongan Malaysia. The purpose of having this program is that we in MOTAC and Tourism Malaysia feel that youth need to be involved in shaping the country's economic sector, especially the tourism sector. Do you agree with me? Yes. We need to get you all to be involved. Jadi, talking about tourism, do not forget that art and culture are part of tourism attraction in our country. Untuk rekod, Tourism Malaysia buat julung kalinya menganjurkan forum dan sesi Town Hall YIT 2022 bagi mengetengahkan suara dan pandangan anak-anak muda sekaligus menjadi medan perkongsian pengalaman melibatkan ketersediaan generasi muda untuk menghadapi cabaran pekerjaan dalam industri pelancongan pada masa depan. Seramai 300 orang melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pengusaha produk pelancongan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta wakil agensi kerajaan telah hadir mengikuti sesi forum tersebut. Beralih ke perkembangan di Tatau, dengan golongan wanita digalakkan menceburi bidang perniagaan yang boleh dijadikan sebagai kerjaya tetap atau sebagai menambah pendapatan keluarga. Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, ini kerana wanita mempunyai kemahiran unik yang boleh dimanfaatkan seperti kemahiran memasak dan pembuatan kraf tangan. Katanya beliau mencadangkan kepada Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk membina gerai-gerai untuk disewakan kepada peniaga kecil supaya mereka dapat mencuburi bidang perniagaan dan peruncitan. Ujarnya lagi, lokasi Pekan Tatau yang terletak di tebingan sungai boleh menjadi daya tarikan pelancong. Tambahnya, apabila tebingan Tatau ini siap nanti, ia akan menjadi tumpuan pengunjung dan pembinaan gerai-gerai kecil ini amat diperlukan di kawasan ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penangguhan Pesta Tatau 2022 di Pasar Lama Tatau pada Ahad. Terdahulu, Pengerusi Pengelola Pesta Tatau 2022, Jabang Juntan, dalam ucapan aluannya memberitahu penganjuran pesta ini adalah untuk membantu penjajah tempatan meningkatkan pendapatan selain mengetengahkan budaya tempatan di daerah Tatau ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan sepanjang penganjuran Pesta Tatau ini, hasil jualan telah mencecah RM750,000. Pesta Tatau 2022 telah diadakan dari 1 hingga 16 Oktober dengan lebih 30 acara dan pertandingan diadakan yang turut disertai peserta dari Brunei Darussalam. Pada majlis itu telah diadakan pertandingan Ratu Etnik Pesta Tatau 2022 yang menyaksikan Victoria Umang Rabing. Muncul pemenang yang berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, trofi, selempang dan tiara. Pemenang tempat kedua disandang Janet Sri James yang memenangi hadiah wang tunai RM1,500, trofi, selempang dan tiara. Dan tempat ketiga disandang Diana Tinggau Lois membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, trofi dan selempang. Manakala 5 peserta lain mendapat sagu hati dan membawa pulang hadiah sagu hati berupa wang tunai RM500 setiap seorang. Selanjutnya, program Randau Solidariti Komuniti Bahagian Serian bakal memperkasakan pengetahuan dan kesedaran masyarakat setempat tentang kepentingan solidariti dan perpaduan dalam membangunkan sebuah komuniti yang berdaya tahan. Pegawai Daerah Terbeduk Joseph Liau memberitahu,
Program Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Serian dan KRT Kampung Tesukura itu akan diadakan di Kampung Tesukura pada 29 Oktober ini. Katanya program ini juga akan dapat mengukuhkan semangat kesatuan dan kebersamaan sekaligus meningkatkan lagi modal sosial komuniti untuk menangani sebarang cabaran yang dihadapi. Beliau berkata demikian semasa memperengusikan mesyuarat penyelarasan program itu di Pejabat Daerah Terbeduk pada Selasa. Joseph menambah antara pengisian program yang telah dicadangkan ialah sesi ceramah, sekaneka dan pameran. Ujian lagi sesi ceramah termasuk saringan kesihatan akan melibatkan agensi-agensi seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Pejabat Kesihatan Bahagian Serian dan JPNIN. Tambahnya, Majlis Penangguhan program itu pula dijangka akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinangbada. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.